Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey. Jadi pada kali ini saya akan tunjukkan tutorial bagaimana kita hendak membina laman PDPR sendiri dengan menggunakan Google Sites ya cikgu-cikgu. Okey. Terlebih dahulu saya nak tunjukkan kepada cikgu-cikgu bagaimana saya menggunakan Google Sites saya sebagai laman PDPR. Okey, kita lihat terlebih dahulu contoh yang pertama. Okey, saya ada membina dua Google Sites. Yang pertama adalah untuk saya punya mata pelajaran dan yang kedua adalah untuk kelas saya sendiri. Okey, kalau kita lihat dekat sini, ini adalah laman PDPR untuk subjek sains saya. Okey, apa tujuan saya bina laman PDPR ni adalah untuk memudahkan ibu bapa mengakses latihan yang lepas, kemudian pemantauan latihan yang telah dihantar oleh murid-murid ataupun markah-markah. Kalau murid-murid ada jawab soalan kuis, saya akan letakkan markah di dalam ini. Okey, kita lihat beberapa contoh. Okey, contoh ini adalah kelas saya. Kita lihat contoh bagaimana saya menggunakan laman PDPR ni supaya murid-murid saya mudah mengakses latihan-latihan yang lepas serta kerja yang telah dihantar. Okey, kita lihat kepada 5 kudus. Okey, dekat sini kelas 5 kudus. Okey, dekat sini kita boleh nampak. Dekat sini saya dah blurkan nama murid. Jadi murid-murid tu boleh tahu sama ada dia telah menghantar ataupun belum latihan yang lepas. Okey, kita tengok, kita besarkan. Jadi murid-murid dia boleh akses Google Sheet pemantauan PDPR ni. Saya dah buat pemantauan ni daripada PDPR awal lagi sehingga sekarang. Okey. Jadi mudah untuk saya sendiri akses dan juga ibu bapa serta murid. Kita lihat kat sini. Macam ini. Okey. Kalau siapa-siapa nak tahu macam mana nak bina Google Sheet ini, boleh klik link di atas. Okey, kita tutup. Kemudian seterusnya, selain daripada pemantauan penghantaran kerja, kita boleh tulis kat sini penghargaan kepada murid. Kemudian dekat sini saya ada meletakkan latihan-latihan ataupun video-video yang perlu digunakan oleh murid-murid untuk latihan yang dah lepas. Okey. Contoh dia macam ni. Kalau ada latihan, saya akan bagi jawapan kat sini. Jadi murid-murid mudah akses. Jadi mana-mana murid yang ketinggalan, dia boleh akses melalui laman PDPR saya. Okey. Daripada April hari tu. Okey, kemudian selain daripada tu, kita ada letak galeri hasil kerja murid yang terbaik. Contohnya macam ni. Okey, sebagai penghargaan kepada murid-murid. Okey, kita lihat kelas lain, 4 Nightly. Okey, sama juga. Okey, ini tadi paparan kalau melalui laptop. Okey, kita juga ada paparan bagaimana kalau kita melihat melalui telefon. Kalau telefon dia seperti ini. Okey, ini adalah latihan yang lepas. Okey, kalau melalui tab ataupun tablet, kita akan boleh lihat dia seperti ini. Okey, ini kerja-kerja murid. Okey. Jadi saya rasa kalau kita menggunakan Google Sites ni, kita boleh memudahkan kerja kita dan juga ibu bapa untuk memantau kerja murid-murid. Okey, selain daripada tu, saya juga guna untuk kelas saya. Okey, contoh kelas saya adalah 6 Nightly. Dekat sini semua pautan berkaitan dengan kelas saya dah letak dekat sini. Okey. Jadi kalau murid-murid nak akses, dia boleh klik lagi sahaja melalui dalam ni. Dan daripada tu ada juga kita letak kejayaan murid. Kalau murid-murid ada ikut pertandingan, kemudian ada galeri.
Contohnya macam ni, penyerahan slip. Kita letak gambar dan gambar-gambar. Jadi sekarang saya akan tunjukkan kepada cikgu-cikgu semua bagaimana kita nak membina tu Google Site PDPR memulai daripada sifar. Jadi pertama sekali perkara asas untuk membina Google Site ni adalah kita kena merancang terlebih dahulu. Kemudian macam mana saya akan ajar macam mana nak buka Google Sites. Kemudian macam mana nak buat header ataupun banner, home dan new page, macam mana nak tambah teks, lampirkan dokumen, lampirkan gambar, kemudian publish dan juga share. Pertama sekali kita lihat kepada merancang terlebih dahulu. Sebelum kita nak bina Google Site, kita mesti tahu apa tujuan kita nak bina. Apa nama kita nak letak. Kemudian sebelum kita bina Google Site tu, kita mesti ada logo ataupun banner sendiri. Kalau tak ada pun tak apa. Bagi nak menambahkan daya tarikan kepada kita punya Google Site, kita boleh letak logo ataupun banner. Kemudian berapa muka surat kita nak hasilkan dan apa isi kandungan bagi setiap muka surat tersebut. Itu yang pertama. Kita boleh buat draft saja secara ringkas. Yang kedua, saya akan tunjukkan bagaimana kita nak membuka Google Site daripada dua cara. Yang pertama dari kita punya laman email dan kedua adalah daripada carian browser. Baiklah. Sekarang kita cuba buka Google Site melalui kita punya laman email. Jadi ini adalah paparan email cikgu-cikgu. Kita lihat dekat sini, kita ada button titik 9 dekat sini. Kita tekan. Kemudian kita cari kepada sites. Kita tekan sites. Jadi kita akan pergi kepada laman untuk kita membina Google Site. Jadi cikgu-cikgu boleh tekan blank. Jadi kita akan pergi kepada paparan Google Site yang belum dibina apa-apa. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua daripada carian browser. Cikgu boleh tekan Google Sites. Cikgu boleh tulis Google Sites dan klik enter. Kemudian kita akan pergi kepada Google Site. Pastikan cikgu-cikgu dah sign in terlebih dahulu email cikgu. Jadi kat sini pun paparan yang sama seperti tadi. Dan cikgu-cikgu boleh tekan blank. Walaupun dekat situ ada banyak template tadi, saya lebih prefer kita pilih kepada blank. Jadi sebab dari situ kita boleh bina sendiri kita punya laman. Jadi seterusnya, selepas kita membuka Google Site, kita akan letak header ataupun banner ke dalam kita punya Google Site. Jadi boleh guna template daripada Google Site itu sendiri ataupun hasilkan melalui Canva ataupun PowerPoint dan sebagainya. Contohnya dekat sini, cikgu. Saya dah ada contohnya di sini. Saya dah ada banner saya sendiri, saya buat melalui Canva. Canva di bahagian header ataupun banner. Jadi dekat sini kita tulis terlebih dahulu page kita nak namakan dia sebagai apa. Contohnya dekat sini saya nak tulis laman PDPR Science. Jadi tulis juga dekat sini laman PDPR Science. Cikgu nak letak nama lain pun tak ada masalah. Kemudian
Macam mana kita nak tukar header ataupun banner dekat sini? Yang pertama sekali tadi, saya katakan boleh pilih daripada template Google Sites sendiri. Okey, yang pertama sekali daripada template Google Sites itu sendiri, kita tekan dekat change image, kita select image. Okey, kat sini ada banyak galeri cikgu boleh pilih. Okey. Contohnya seperti ini. Kemudian tekan pilihan cikgu dan tekan select. Okey. Kemudian yang kedua, melalui kita punya banner sendiri. Tekan change image, upload. Okey, upload. Kemudian kita cari banner kita tadi. Okey, kita tekan ke sini. Okey, jadi dah keluar. Okey, cikgu boleh pilih sama ada cikgu nak letak teks sini ataupun tidak. Kalau cikgu guna banner yang tak ada tulisan, tak perlu letak nama. Kalau seperti saya dah ada nama dekat banner ni, jadi saya akan padam. Okey, ni saya tak nak, saya tekan sampah. Okey. Okey, kemudian banner ni kita ada type dia, ada jenis macam mana kita nak buat, sama ada nak besar, nak kecil. Okey, dekat sini kita lihat kalau cover besar, kalau cover seperti ini, kalau large sama juga, dan kalau banner lebih kecil, kalau title dia tak ada banner. Okey, jadi kita tak nak besar sangat, kita letak banner sahaja. Okey, kat sini kita boleh adjust juga dia punya readability. Okey, macam ni. Okey, kemudian saya nak perkenalkan kepada cikgu button-button yang ada dekat sebelah sini. Okey, kita akan biasanya guna insert dan page. Okey, insert dalam ni ada text box, image, embed, drive. Teks ni kita nak letak teks, image kita nak insert gambar, embed ni kita nak ambil dokumen daripada laman web lain, nak letak YouTube. Drive ni kita ambil dokumen daripada kita punya drive. Yang ini layout ni, cuba kita tekan kat sini. Dia dah sediakan kita layout. Cikgu kalau nak guna layout ni pun boleh, kalau tak nak pun tak apa. Okey, kemudian dekat bawah ni ada banyak lagi pilihan yang kita boleh gunakan untuk kita letak dalam kita punya Google Site. Okey, seterusnya kita nak buat home ataupun new pages. Okey, sekarang kita pergi kepada Google Site. Okey, sekarang ini adalah kita punya home. Okey, contohnya saya nak bina 2 lagi laman. Okey, saya tambah dekat sini pages. Okey, kita tekan tambah new pages. Okey, saya nak letak 5 kudos. Okey, saya punya kelas. Okey, kemudian saya nak tambah lagi kelas yang kedua, part nightly. Dah. Okey, jadi dekat sini kita ada dah 2 pages. Okey, selain daripada home. Okey, ni pun kita boleh adjust sama ada kita nak letak atas ataupun bawah. Kita tekan, kita drag saja. Okey. Okey. Kemudian kita lihat kepada laman 5 kudos kita. Kita boleh ubah juga dia punya banner. Okey, saya nak tukar. Okey, tulisan ni saya tak nak guna, jadi saya buang. Okey, seterusnya pergi kepada page 4 nightly. Tulisan ni pun saya tak nak guna, saya buang, dan saya tukar kepada banner yang baru. Okey, jadi ada 2 dah laman ataupun muka surat. Okey, sekarang kita nak letak button. Okey, kita
kita pergi dekat home. Okay, saya nak tambah button dekat sini supaya mudah untuk kita akses. Kita pergi kepada insert, kita letak button. Okay, nama button saya adalah nama kelas itu tadi. Okay, link dia kita pergi kepada 5 kudos. Okay, jadi kita boleh customize size dia. Okay, Google Sites ni dia ada dekat belakang ni, dia ada grid dia. Okay, kita boleh adjust dia guna nak letak gambar dekat belakang ni pun boleh, kemudian nak tukar gambar. Okay, ini pilihan dia. Okay, sebenarnya nak warna ni susah sikit kita nak tukar. Melainkan kalau cikgu-cikgu ada nak letak image. Okay, kalau nak ubah warna ni kita kena pergi kepada themes. Okay, ni. Tapi themes tu kalau kita guna ni saja, semua dia akan jadi macam tu. Kita susah nak pilih. Tapi kalau cikgu nak tukar, cikgu boleh upload sendiri gambar ke sini. Okay, ini adalah button yang pertama. Button yang kedua, Path Nightly. Link dia ke sini. Okay, jadi kita dah ada 2 button. Kita boleh tarik dia masuk naik atas. Adjust size dia. Okay. Okey. Jadi ini adalah 2 button yang dah kita bina. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada menambah teks. Okey, macam mana kita nak tambah teks? Kita pergi kepada insert, kita tekan text box. Okey, kita nak tulis ini adalah laman ini dibina oleh Cikgu Sehah sebagai pemantauan kerja murid. Okey, boleh tulis sini ibu bapa atau penjaga boleh mendapatkan latihan yang lepas. Okey, pemantauan penghantaran kerja murid. Okey, dan seterusnya cikgu boleh tulis. Okey, saya nak letak teks ni dekat atas ni. Okey, macam mana kita tekan ni? Jadi dia akan select semua bahagian ni dan cikgu boleh drag naik atas ni. Kalau ada garisan biru atas tu, artinya okey, dah terletak kat situ. Okey. Okey, ini adalah macam mana kita nak buat teks. Okey, saya nak tambah teks lagi dekat sini. Okey, dekat bawah ni saya nak tulis pemantauan penghantaran kerja. Kita tambah teks, kita tulis sini pemantauan penghantaran kerja murid 5 kudos. Okey, kat sini kita boleh customize dia, ubah tulisan dia sangat limited di dalam ni. Okey, boleh bold. Okey, kemudian saya nak warnakan dekat belakang. Okey, tulisan bagi besar lagi. Okey. Okey, macam ni. Kemudian sebenarnya cikgu boleh copy juga. Okey, kita select ini semua. Pastikan biru di dalam kotak, bukan biru dekat dalam ni biru di luar ni. Kemudian Ctrl C.
Okey, Ctrl C. Kemudian kita pergi kepada 4 Nightly sebelah ni. And kita Ctrl V. Okey, jadi dia akan paste dekat sini. Tukar sini 4. Okey, night. Okey. Siap. Okey. Sekarang seterusnya adalah melampirkan Google Drive dan melampirkan gambar. Okey, macam mana saya nak letak Google Drive kat sini? Okey, pastikan cikgu-cikgu dah ada Google Sheet di dalam Google Drive cikgu. Okey, contohnya Google Drive saya. Okey. Kat sini saya ada, dalam ni ada Google Drive saya, dalam ni ada semua pemantauan kerja murid-murid. Okey, jadi saya akan ambil daripada sini untuk masukkan ke dalam ni. Okey. Okey, macam mana? Kita pergi kepada sama ada cikgu nak tekan sheet ini ataupun cikgu nak tekan drive ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, saya tekan drive. Cikgu carilah cikgu punya dokumen yang cikgu nak letak dekat dalam ni. Okey. Dalam Google Drive ni pun cikgu kena manage folder-folder cikgu supaya tidak berselerak. Okay, ni tadi kelas 4 Nightly. Jadi saya akan cari 4 Nightly. Then kita dapat nampak dekat paparan sebelah ni kita punya Google Drive dah masuk. Okay, kita boleh adjust size dia sama ada cikgu nak letak besar ataupun kecil. Okay. Besar sikit. Okey. Begitu juga kita akan buat dekat kelas 5 Kudus. Okey, kalau tadi saya cuba dekat sini, sekarang kita pergi kepada bawah ni. Dia akan cari semua Google Sheet yang ada dekat dalam drive cikgu. Saya rasa cara tadi lebih mudah. Okey, sekali 5 Kudus. Okay, ni dia. Okay, dia dah masuk dalam kita punya laman pemantauan. Okay, kemudian cara nak letak gambar. Okay, pastikan cikgu jangan tekan dekat sini. Kalau dekat sini, insert gambar dia akan masuk dekat antara ni. Jadi pastikan select dekat sini. Okay. Macam mana nak tambah gambar? Cikgu boleh tekan sama ada cikgu nak letak image ataupun image carousel ni. Kalau image carousel, satu box dalam tu boleh slide gambar kiri kanan. Okey. Kita try dulu kita letak image. Upload. Okey, contohnya ni adalah gambar hasil kerja murid. Okay, saya nak letak 2 gambar ni. Okay, jadi dia akan appear dekat sini. Okay. Kemudian kita boleh tulis teks, tambah teks. Kat sini tulis Afiq, nama dia. Afiq. Kita adjust dia punya tulisan. Kemudian tulisan ni kita boleh drag masukkan ke bawah ni. Okay, macam mana? Select tulisan ni, kemudian kita tarik. Benda ni kacau. Okay, ni
Ni di drag masuk sini. Kalau nampak garisan biru tu masuk ke sini. Kalau sini masuk ke bawah gambar ni. Okey, lepas. Okey. Lepas tu kalau cikgu nak tambah tulisan dekat sini pun boleh. Tulis dulu dekat bawah ni hasil hijau murid pada contohnya 21 Julai. Kemudian drag ni mau masuk naik atas ni. Okay, dekat sini. Okay, jadi dah ada keluar kat sini. Kalau cikgu nak sambung ni boleh ke bawah, boleh lah. 1, 2, 3. Okay, saya nak tambah lagi tulisan satu. Ajmal. Okay, ni dari masuk bawah ni. Okay, ini untuk gambar yang satu-satu. Macam mana dengan image cursor? Okay, kita buat dekat kelas sebelah. Okay, tekan image cursor. Kemudian kita boleh tambah upload gambar. Okay, image cursor ni mesti ada gambar lebih daripada 2. Jadi saya select semua gambar ni. Okay, dia akan masuk dalam ni. Jadi gambar ni kita boleh tambah dia punya caption juga. Contoh kita nak tulis muka surat. Muka surat 1, muka surat 2 dan seterusnya. Dan kita tekan insert. Jadi dekat sini ada image cursor. Okay, macam mana rupa dia? Kita tengok laptop. Okay, jadi akan jadi macam ni lah. Muka surat sebelahnya. Ini adalah image cursor. Okay, button ni kita guna untuk kita punya preview. Okay. Okay, seterusnya macam mana kita nak letak link. Link. Contohnya kalau cikgu-cikgu nak letak link YouTube dalam ni ataupun link dokumen. Okey, saya akan kita guna teks. Okey, kita tulis dekat sini latihan lepas. Contohnya 1 Julai 2021. Okey, 1. Sila salin nota berikut. Tekan pautan di bawah untuk dapatkan nota. Okey, kemudian nombor 2, sila tonton video di bawah. Video pada pautan di bawah. Okay. Type dulu. Kemudian saya akan masuk ke bawah ni sebab tak cantik kat atas ni. Okey. Okey, ada 2 cara. Okey, cikgu boleh tulis tajuk nota tersebut terlebih dahulu, sama ada pemeliharaan dan pemuliharaan. Kemudian cikgu highlightkan. Kemudian cikgu tekan insert link. Okey, kemudian cari nota tersebut. Okey, contohnya saya nak letak ni pemeliharaan dan pemeliharaan ni. Kemudian get link dan pastikan link tersebut boleh di-view oleh semua orang. Okey. Only people added can open with this link. Yang ni pun okey dah.
Kalau nak tekan ni pun boleh, anyone with link kalau nak. Kalau tak pasti, okey, pastikan dekat viewer saja, kemudian copy link, kemudian kita letak dekat sini dan apply. Jadi link ni kita akan boleh bawa kepada nota kita. Okey, ataupun yang kedua, copy link ni tadi, copy dan kita paste kat sini. And highlight link ini, kemudian kita tekan insert link. Jadi ada dua kat sini. Ni sama je. Cuma yang ini dia ada tajuk. Jadi kita letak link je. Tapi dua-dua dia membawa kepada tujuan yang sama. Okey. Seterusnya yang kedua adalah kita nak letak link video daripada YouTube. Okey, sama ada kita nak tulis tajuk dulu sama macam ni tadi, ataupun kita nak letak link. Okey, contohnya saya nak ambil link ni. Contohnya ni lah. Ni, nota ni. Kita pergi kepada video tersebut. Okey, kemudian cari sama ada kita nak ambil link atas ni pun boleh, ataupun kita nak dekat share button ni pun boleh. Dua-dua boleh. Okey, mudahnya kita ambil kat sini lah. Okey, copy, kemudian kita paste kat sini dan highlight, insert link. Ataupun cikgu boleh buat guna cara yang sama atas ni tadi. Tulis video, kemudian highlight, tulis insert link, kemudian ambil link dari atas ni, copy dan paste kat sini, apply. Jadi dia adalah sebenarnya benda yang sama. Okey, kita cuba lihat dekat preview. Kalau kita tekan link ni, kita pergi tak kepada kita punya tujuan kita tadi. Okay, tekan pemeliharaan dan pemeliharaan, and keluarlah nota pemeliharaan dan pemeliharaan. Okay. Tekan ni pun sama, kita akan pergi kepada nota pemeliharaan dan pemeliharaan. Okay, cuba video, tekan perkataan video, dan kita akan pergi kepada video tersebut. Okey. Langkah. Okey, exit preview. Okey, seterusnya adalah publish dan share. Okey, sebelum tu saya nak bagi satu lagi. Macam mana kita nak letak video dekat sini. Okay, contoh dekat bawah ni kita cari YouTube. Okay, kita search lah video tersebut, apa-apa nama video kita nak letakkan dalam ni. Contohnya tadi pemeliharaan dan pemuliharaan. Okey, ni kita boleh letak kat sini, kita tak select. Okey, jadi video tersebut akan keluar dekat sini. Okay, kalau kita nak letak video kita sendiri, kita tak tahu macam mana nak search, kita boleh tekan embed. Kemudian cari URL video kita tadi, contohnya video ni, saya copy saja link. Dia masukkan dekat sini. And okey. Sama sahaja. Okey. Okey, so kita punya laman PDPA dah hampir siap dan cikgu boleh customize sendiri. Okey, seterusnya baru kita pergi kepada publish. Okey. Ni belum siap lagi. Jangan tutup dulu. Kalau tutup dulu, semua benda ni akan hilang. Okey, kita tekan publish. Setiap kali kita ubah sesuatu dalam ni, kita mesti tekan publish. Okay, jadi kita boleh namakan kita punya laman ni
sebab ni adalah untuk yang first time. Okay, kita tulis bolehlah laman PDPR saya cikgu Siti, contohnya macam tu. Kemudian who can view my site, boleh tekan manage anyone with link. Okay, public, so everyone with the link can view this site. Okay, viewer saja. Draft ni tak payah, jangan buat kat sini, publish je. Okay, dan dia tekan publish. Okay, view. So ni adalah laman PDPR cikgu yang telah siap. Okay, seperti ini kita tekan. Okay, ni button 5 kudus. So seperti ini tadi. Boleh juga tekan dekat atas ni. Okay, jadi macam mana kita nak share link dengan orang lain? Kita lihat, kita tengok dekat view publish site yang tadi. Jadi atas ni ada link kan. Cikgu share je lah link ni. Ni share ni dengan orang lain. Kita tengok kat sini, kita copy. Saya buka dekat satu lagi tempat. Okay, jadi itu adalah link macam mana kita nak share dengan anak-anak murid kita. Okay, jadi sampai di sini saja tutorial macam mana kita nak membina laman PDPR dengan menggunakan Google Site. Sekiranya terdapat persoalan, cikgu boleh letak di ruang komen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.